Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, sahabat-sahabat sekalian, marilah terlebih dahulu kita mulakan kuliah kita pada pagi ini dengan sama-sama kita baca Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir, rabbi tammim bil khair ya karim, amin. Amma ba'd. Alhamdulillah, pertama-tamanya syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan, dan terima kasih kepada AJK Masjid atas jemputan menggantikan Ustaz Taufik. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, last kali yang datang ke masjid ni kuliah muslimat. Kuliah muslimat setiap hari dulu? Hari Sabtu. Sehinggalah pada bulan Ramadan tahun lepas. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kuliah ganti, kalau anda cek pada catatan anda datang sini last kali tahun 2018. Lepas anda pindah ke Sungai Buloh, jaranglah datang ke Gombak, ke masjid. Macam mana pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, untuk kelas tetap, kuliah tetap anda masih lagi berjalan di Surau Ar-Rasyidin, Madrasah At-Taqwa Taman Sahabat masih lagi ada lah. Cumanya di masjid ni, itulah masjid ni kadang-kadang tuan-tuan nak berceramah sentiasa ada, kita nak ganti-ganti begitulah. Alhamdulillah, walau macam mana pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kesempatan ini mudah-mudahan kita dapat berkongsi ilmu insya-Allah. Dan hari ini ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ana bawa suatu kitab hasil daripada karangan Syekh Muhammad Abdul Atif Buhairi. Syekh Muhammad Abdul Atif Buhairi, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pada asalnya sahabat-sahabat minta kepada dia, kata dia dalam muqaddimah ni, untuk dia mengumpulkan semua ayat-ayat yang dimulai dengan seruan ya ayyuhalladzina aman, wahai orang-orang yang beriman. Ayat yang banyak tuan-tuan kita akan jumpa dan berulang-ulang kita akan baca. Wahai orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina aman. Jadi Syekh Muhammad Abdul Atif Buhairi ni pada awalnya diminta oleh sahabat-sahabat dia, kumpulkanlah ayat-ayat ni lalu dibukukan, dibahaskan. Semoga ayat-ayat ni menjadi pengajaran untuk kita orang yang beriman, supaya kita lebih mendekati apakah arahan, suruhan dan larangan selepas Allah Subhanahu wa taala memanggil kita atas sifat kemuliaan. Tuan-tuan, kita ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, imam baca dalam rakaat yang pertama tadi kan surah apa ni, surah apa tadi, Allahumma salli ala Muhammad, was-samaa'i wat-tariq, surah At-Tariq kan, falyanzuril insanu mimma khuliqa. Cuba kamu perhati, Allah Ta'ala kata, atas apa? Atas kejadian kamu ni berasal daripada aku. Khuliqa mimma indafiq. Kita ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian dijadikan daripada air mani je. Tapi tuan-tuan, atas sifat iman, Allah Subhanahu wa taala memanggil kita dengan panggilan yang penuh dengan kemanjaan, kemesraan, kemuliaan. Kata Syekh Muhammad Abdul Atif Buhairi, bezanya kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan umat-umat yang lain. Umat yang lain sebelum daripada mereka ini, sebelum daripada Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
walaupun mereka ni beriman, Allah Subhanahu Wa Taala tak pernah menggunakan perkataan iman tu kepada mereka, menyeru mereka atas sifat kemuliaan iman. Dia panggilan dalam Quran ni untuk umat Nabi yang terdahulu selain daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala memanggil dengan an-nidaul allamah. An-nida panggilan nama. Dah. Ya Bani Adam contohnya, wahai manusia Bani Adam. Ya qaum Nuh, dah. Ya wahai kaum Nabi Nuh. Dipanggil dengan nama kaum, dipanggil dengan apa dia ni? Ya Bani Israel, walaupun mereka beriman ikut Nabi Musa alaihi salam, mereka dipanggil dengan panggilan-panggilan kata nama. Tapi kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kata Syekh Buhairi, Allah Taala tak pernah panggil kita ini dengan ya ali Muhammad, tak pernah. Wahai umat, Taala panggil kita dengan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Lalu kata Syekh Buhairi, panggilan ini adalah panggilan seruan an-nidaul karamah. An-nidaul karamah, seruan menunjukkan bahawa kita ni umat yang dianggap mulia, dipandang lagi mulia oleh Allah Subhanahu Wa Taala berbanding dengan umat-umat yang lain. Siapa kita? Kita ni tuan-tuan manusia yang begitu kerdil, hina di hadapan Allah Taala, tapi Allah Taala sanggup tuan-tuan memanggil kita dengan penuh kemuliaan. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi kata sahabat-sahabat dia, cuba tengok ayat ni, begitu sekali hebat, begitu sekali istimewa. Jadi Syekh tolong kumpul, bahas, bincang, tadabbur dan menjadi panduan untuk kita insya-Allah. Kita pun kadang-kadang tak perasan tuan-tuan. Ada berapa ayat dalam Quran ya ayyuhallazina amanu? Tak perasan gitu. Tuan-tuan, ustaz pun begitu juga, kadang-kadang tak ambil tengok, tak ambil, kita kata tak ambil perhati. Rupa-rupanya ada 88 ayat dalam Quran yang Allah Ta'ala gunakan seruan ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. 88 ayat tuan-tuan. Dah, paling banyak tuan-tuan kata Syekh ni, kita akan jumpa dalam surah Al-Anfal. Surah Al-Anfal. Minta maaf, surah Al-Maidah. Paling banyak akan kita berjumpa dengan seruan ya ayyuhallazina amanu, surah Al-Maidah. Banyaklah perbahasan mengenai surah Al-Maidah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk atas unta, kepala unta tu terkulai, lalu Nabi cepat-cepat turun. Dah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, surah yang paling beratlah. Banyak sekali suruhan, larangan, perintah Allah Taala kepada kita. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, insya-Allah pada pagi ini atas kesempatan masa yang ada, lebih kurang dalam 40 minit lah kita ambil. Kita nak tengok apakah seruan yang pertama. Bila kita baca Quran, kita akan jumpa ayat ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Kita baca Quran tuan-tuan, kita akan jumpa pada seruan yang pertama, surah Al-Baqarah ayat 104. Kita mula sekali kita akan jumpa pada ayat 104. Ayatnya tuan-tuan pendek ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu la taqulu ra'ina wa qulu unzurna wasma'u walil kafirina azabun alim. Shadaqallahul azim. Wahai orang-orang yang beriman, jangan kamu katakan, jangan kamu sebut perkataan ra'ina. Perkataan ra'ina ni bahasa Arab. Perkataan ini tak boleh kamu sebut di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. La taqulu ra'ina wa qulu unzurna. Tapi kamu tukar dengan perkataan unzurna. Ni bab kata, perkataan tu, perkataan ra'ina depan Nabi tak boleh cakap. Kalau nak sebut juga perkataan yang seerti dengan ra'ina ni, yang sama maksud, kamu kena sebut perkataan unzurna. Wasma'u, dan kamu kena dengar betul-betul apa yang Nabi SAW nak bacakan kepada kamu. Nak cakap, nak nasihat, nak beritahu kamu dengar betul-betul. Wasma'u, dengar betul-betul.
walil kafirina adzabun alim, dan bagi orang-orang kafir itu aku sediakan azab yang sangat pedih kepada mereka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat ni perlu kepada syarah lah. Syekh Buhairi kata ayat-ayat ni perlu kepada syarah. Tak semua tuan-tuan ayat Quran ni kita baca tafsir, kita baca terjemahan kita faham. Tak semua. Tak. Moleknya tuan-tuan, ayat-ayat ni kita baca sekali dengan syarah dia, sekali dengan apa dia ni, sekali dengan huraian dia. Lebih baik lagi kena berguru lah. Tak. Cari guru, cari ustaz, tolong syarah sikit ayat ni, saya tak berapa faham. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ayat ni antara ayat-ayat yang perlu kepada huraian yang lebih lanjut. Kalau ayat puasa kita baca ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, yang tu kita faham. Nah, wahai orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu puasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, sebagaimana difardukan juga puasa ni kepada orang yang terdahulu daripada kamu, mudah-mudahan kamu bertakwa. Boleh jadi kita fahamlah kan. Jadi ayat ni macam mana, apa maksud ra'ina? Apa pula maksud wasma'u, kenapa kena tukar pula ni? Dan apa kes, apa sebenarnya peristiwa yang berlaku di sebalik kisah turunnya ayat ni? Dan kita orang yang beriman, kita nak guna, nak ambil faedah, nak ambil pengajaran daripada ayat ni macam mana? Tak, kita tidak ada dalam kes sahabat-sahabat berada di hadapan Nabi yang ditegur oleh Allah Ta'ala ni. Jadi ni tuan-tuan perlu kepada huraian, perlu kepada syarah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pertama sekali dia bawa kepada kita tuan-tuan asbabun nuzul, sebab turun ayat ni. Ada kisah di sebalik turunnya ayat melarang umat Islam, sahabat-sahabat pada ketika itu daripada menggunakan perkataan ra'ina. Tak boleh sebut ra'ina. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata dia satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mengkisahkan tentang kisah Sa'ad bin Mu'az. Ayat ni turun di Madinah. Lupa nak cakap tadi tuan-tuan. Semua ayat-ayat ya ayyuhalladzina amanu turunnya selepas fatrah hijrah. Selepas hijrah, maka Allah Subhanahu Wa Taala gunakan panggilan kepada sahabat-sahabat dan kepada umat Islam ni dengan ya ayyuhalladzina amanu. Masa di Mekah, Allah Taala guna ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Tapi bila hijrah, mereka sudah membuktikan iman mereka, maka Allah Subhanahu Wa Taala guna ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Sa'ad bin Mu'az orang Ansar. Sebab kita tahu ayat ni turun di Madinah, kita satunya ya ayyuhalladzina amanu. Tapi bila sebut kisah siapa? Kisah Sa'ad bin Mu'az. Ibnu Abbas riwayatkan satu kisah daripada kisah Sa'ad bin Mu'az, maknanya kita fahamlah. Ayat ni turun di Madinah dan kisah peristiwa ini berlaku di Madinah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kata Ibnu Abbas, Nabi SAW pada mulanya bila Nabi menyampaikan wahyu, Nabi bacakan wahyu, Nabi memberikan nasihat, Nabi mengajar, sahabat-sahabat ni akan panggil Nabi SAW dengan panggilan ra'ina ya Rasulullah. Maksudnya lihat kepada kami ya Rasulullah. Pandang. Ra'ina ya Rasulullah, maknanya ya Rasulullah, tengok kat sini ya Rasulullah. Masing-masing panggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya Rasulullah melihat kepada ke arah mereka. Ni sikitlah tuan-tuan perbahasan kenapa mereka ni memanggil Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab tuan-tuan, Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bacakan ayat-ayat Al-Quran. Kita mengaji Quran ni tuan-tuan, belajar Quran ni, kita sebut kaedah tu ialah kaedah talaqi musyafahah. Talaqi musyafahah, berjumpa, beradab tok guru dan baca daripada bibir ke bibir. Tengok bibir tok guru, mulut tok guru sebut macam mana, kita pun belajar ikut serupa dengan tok guru kita baca. Itu talaqi musyafahah. Nabi SAW guna kaedah ni. Sebab tu Nabi SAW sebut, ajar sahabat Arab ni paling fasih sebut dot.
Dan akulah yang paling fasih sekali sebut dad. Makhraj dad tuan-tuan dalam mulut. Kita tak tahu Nabi itu sallallahu alaihi wasallam letak mana lidah dia. Lalu Nabi kata, dak, dad tempat keluar dia pada gigi geraham sebelah gigi geraham kiri sebelah atas. Dha waladha wadduha. Dia bukan di depan, dia bukan di kanan, tidak, tapi di kiri. Nak ceritanya tuan-tuan, Nabi titik berat. Tengok dalam mulut pun Nabi sebut lagi, aku letak mana lidah aku. Gitu tuan-tuan. Jadi tuan-tuan, kaedah talaqi musyafahah ni berlaku. Dah, jadi sahabat-sahabat nak tengok muka Nabi, mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu dia panggil, "Ra'ina ya Rasulullah." Tengok ke arah kami ya Rasulullah. Dah, kita ni tuan-tuan, kalau kita dengar CD, dah, tak aci lah kita kata tuan-tuan. Kita tak tahu macam mana mulut dia tu. Kalau shin, muncung, shin, maka kita pun kata, kita boleh buat ajuk, shin, muncung. Kalau sin senyum, sin, bismillah. Kalau tuan-tuan sebut bismillah, muncung, dia tak jadi sin lah. Jadi daripada situ belajar macam mana kedudukan mulut, di situlah keluarnya makhraj yang betul. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi tuan-tuan, kalau zaman dulu tuan-tuan, ustaz apa dia ni, kita kata Hasan Azhari lah kan, Tan Sri Allah yarham, Tan Sri Hasan Azhari buat kelas muqaddam. Anda ingat lagi mana masa kita kecil-kecil dulu kan, tahun 80-an, buat kelas muqaddam. Tengok mulut dia tuan-tuan, kita tengok Allah susahnya. Tak, kena buat gitu ke? Memang kena buat gitu. Itulah sebenarnya makhraj yang keluar daripada bentuk mulut kita. Dah, nak sebut ikhlas, nak sebut gunnah, semuanya dia tunjuk pada bibir mulut. Ini kaedah dia. Kaedah talaqi musyafahah. Jadi sebab itu sahabat-sahabat panggil, "Ra'ina ya Rasulullah." Kata Ibnu Abbas, dalam kalangan mereka yang duduk dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam ni, ada di kalangan mereka orang-orang munafik. Orang Yahudi pun ada. Nah, duduk dalam kuliah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka sentiasa mencari-cari di manakah ruang untuk mereka ini memperlekeh, memerli, mempermain-mainkan ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Duduk dengan Nabi tapi buat-buat, dalam hati itu dendam, rasa nak main dengan agama. Lalu dalam perkataan bahasa Yahudi, bahasa Hebrew, ada satu perkataan yang menyamai dengan perkataan ra'ina, pandang kami tadi. Ada satu perkataan dalam bahasa Yahudi menyamai, tapi maksud dia buruk, maksud dia tak elok. Perkataan itu ru'unah. Ru'unah maknanya bodoh. Ra'ina, pandang kami. Ru'unah, bodoh. Jadi dia sebut kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ru'una ya Muhammad." Ru'una ya Muhammad. Maknanya bodoh Muhammad, bodoh Muhammad. Sahabat-sahabat panggil, "Ra'ina ya Rasulullah." Jadi tuan-tuan, kebetulan Sa'ad bin Mu'az ni dia tahu bahasa Yahudi ni, dia tahu. Dia kata ni bukan Arab, ni Yahudi. Ru'una maknanya bodoh. Satu lagi, sahabat-sahabat tak panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan nama. Sahabat-sahabat tak panggil Nabi dengan panggilan Muhammad, tak. Sahabat-sahabat ni dia akan panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Tak, la tad'u du'aakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Dulu sebelum berlaku kes ni, sahabat-sahabat pernah panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ya Abul Qasim, wahai bapa Qasim. Allah Taala tegur dalam Quran, la taj'alu du'aakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. La taj'alu du'aakum, la taj'alu du'a'ar rasul bainakum ka du'a'i ba'dikum ba'dha. Maaf. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Jangan kamu jadikan
panggilan kamu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seperti mana kamu memanggil orang lain di kalangan kamu. Jangan. Lalu tuan-tuan, Ad-Dhahhak, dia kata diriwayatkan daripada Ibnu Abbas juga, orang tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jadi Rasulullah, kami nak panggil kamu dengan panggilan apa? Dengan Abul Qasim tak boleh dah ni. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, panggillah aku dengan panggilan ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Nah, jadi sahabat-sahabat biasa dah, ya Rasulullah, ru'una ya ra'ina ya Rasulullah. Tiba-tiba si Yahudi ni panggil, dak nak bohong tapi tak pandai. Nak bohong dah tu, dia guna perkataan ru'una tu, nak berbohong dah. Ru'una maknanya bodoh, ru'una, tapi dia guna perkataan Muhammad. Ru'una ya Muhammad. Kat sini Sa'ad bin Mu'az mula syak. Siapa orang ni? Siapa orang ni? Ru'una ya Muhammad. Yang pertama, ru'una Yahudi. Perkataan Yahudi Hibri maknanya bodoh. Dan yang kedua, dia panggil Rasulullah dengan perkataan Muhammad. Ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mulalah pecah tembelang ya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, sikitlah Ustaz nak ingatkan kita ni tuan-tuan, kalau kita nak menyandarkan ucapan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita jangan sebut dengan nama Muhammad saja tuan-tuan. Tak, Muhammad mana? Allahu akbar, mulut kita tak Muhammad. Sebutlah Rasulullah ataupun Nabi Muhammad, siap dengan selawat sallallahu alaihi wasallam. Itu lagi bagus. Tak, daripada kita ambil nama saja Muhammad. Tak, Muhammad mana? Jadi tuan-tuan, berhati-hati kita dengan panggilan-panggilan yang kita sandarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Sa'ad bin Mu'az dia mula syak dan dia mulalah perhati tengok. Kan? Lalu dia perhatikan dalam masjid, dalam majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam tadi, ada beberapa orang yang memanggil Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan panggilan ru'una ya Muhammad. Ru'una ya Muhammad. Lalu tuan-tuan, dia keluar daripada masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan marah dah ni Sa'ad bin Mu'az. Sebelum tu tuan-tuan, kalaulah di Mekah, orang Mekah, orang Muhajirin ada Sayyidina Umar, orang Madinah ada Sayyidina Sa'ad bin Mu'az. Ni tuan-tuan orangnya. Dia ni berani. Tuan-tuan, dia keluar dalam keadaan marah. Ada riwayat kata dalam keadaan pedang yang sudah dibuka sarung dia. Orang Arab ni kalau berjalan buka sarung tu, makna je nak pergi balah lah tu. Nak pergi bergaduh lah tu. Dia tunggu di luar masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila mereka ni bersurai, dia boleh tunjuk kepala tu, mari jumpa aku. Tak, hebat dia ni tuan-tuan. Orang ikut pula tu. Tak. Kau datang sini, semua orang ikut belaka. Lalu dia kata, demi Allah, semoga laknat Allah ke atas kamu semua. Sesungguhnya kalaulah aku dengar sekali lagi ucapan itu diucapkan di hadapan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasti aku akan pancung kepala kamu. Aku penggalkan kepala kamu dengan pedang, pancung kamu. Jadi tuan-tuan, tiba-tiba orang yang mengatakan ru'una ya Muhammad ni tak mengaku. Dia kata, tidak, kami mengatakan seperti mana kamu kata. Kami tak sebut ru'una, kami sebut ra'ina. Mula dah bohong lagi, dah berdalih pula, tak mengaku. Lalu Sa'ad bin Mu'az ni masuk semula ke masjid, berjumpa dengan Nabi SAW, cerita daripada awal sehingga akhir. Apa yang dia tengok, apa yang dia dengar. Tak, ya Rasulullah, mereka ini munafik. Mereka ini tidak sepenuhnya dengan kita, menghina Nabi SAW dan sebagainya. Ya Rasulullah, izinkan aku supaya memenggal kepala mereka. Ni tuan-tuan. Yang mana tuan-tuan, Nabi SAW pun faham ni. Kalau dikatakan ya, sudah pasti akan dipenggal kepala orang. Ni hebat ni Sa'ad bin Mu'az. Mati Sa'ad bin Mu'az ni tuan-tuan, selingan sikit, bergegar arsy Allah Ta'ala.
Nah, Nabi SAW kata hari Sa'ad bin Mu'az mati syahid dalam perang Khandaq, bergegar arasy Allah Ta'ala nak sambut roh dia. Kalaulah ada orang yang boleh lepas daripada seksaan kubur ataupun himpitan kubur, Sa'ad bin Mu'az lah orangnya, kata Rasulullah. Rasulullah turun sendiri berdoa dalam kubur dia, ya Allah, hindarkan dia daripada himpitan kubur. Allahu Akbar. Ini status tuan-tuan Sa'ad bin Mu'az. Kalau Rasulullah kata ya, penggal kepala. Tapi kalau Rasulullah kata tidak, maknanya nak kata Sa'ad bin Mu'az bohong ke? Adakah Rasulullah tak percaya kepada Sa'ad? Gitu pula. Jadi dia serba salah tuan-tuan. Jadi nak buat macam mana? Rasulullah pun diam. Akhirnya turun ayat ni. Kata Ibn Abbas, akhirnya turun ayat ni nak menyelesaikan isu Sa'ad bin Mu'az ni, dan juga nak meredakan kemarahan Sa'ad bin Mu'az. Tuan-tuan, kalau dibenarkan untuk memenggal kepala, memancung orang luar daripada masjid yang tak datang masjid, apa cerita? Nah, dia akan tengok masjid sama-sama umat Nabi Muhammad, sama-sama Islam, pengikut Muhammad belaka tu. Mereka kata gitu dah. Nah, pengikut Muhammad belaka tu bergaduh juga dalam masjid. Dah, bunuh juga. Pancung memancung juga. Orang luar yang tak ada dalam majlis, dia ni duduk luar masjid tak mari. Kalau AJK masjid bergaduh, dia tahu dulu. Kalau lah AJK masjid ni bergaduh, dia lah yang bawa cerita. Jadi tak elok. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dalam masjid Nabi SAW jaga jemaah tu. Walaupun Nabi tahu Sa'ad bin Mu'az tak bohong, mereka tu munafik, Nabi tak bagi. Nabi tak bagi bergaduh. Ni tuan-tuan pengajaran kita boleh ambil sikit lah. Kita ni tuan-tuan sama-sama ahli Korea, sama-sama jemaah, kita kata jemaah masjid, tak payah bergaduh lah. Tak, pasal parking pun nak bergaduh contohnya tak. Pasal benda-benda kecil tak payah bergaduh lah. Orang luar nampak tak elok sangat. Tak, sama-sama pergi masjid pun balah juga. Baik aku tak pergi masjid. Tuan-tuan, baik dia pula dia kata. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW tunjuk pada kita. Lalu Allah Ta'ala bagi penyelesaian, la taqulu ra'ina. Dah lepas ni jangan sebut ra'ina. Sebab perkataan ra'ina itu sudah dimanipulasi, sudah digunakan untuk memerli, menghina Nabi SAW. Jangan guna perkataan. Masalahnya pada perkataan tu. Jadi jangan guna perkataan tu, tukar kepada perkataan unzurna. Unzurna pun maksud dia lihat kami juga. Tapi tidak ada perkataan Yahudi yang boleh digunakan untuk menghina Nabi dengan perkataan unzurna. Guna unzurna. Dah, ra'ina dah. Lepas ni tak payah guna lagi dah. Ra'ina guna unzurna. Lalu Allah Ta'ala menambah baik sahabat-sahabat ni dengan menyatakan wasma'u, kamu pun dengarlah betul-betul apa yang Nabi nak cakap. Sibuk ra'ina dah, dengar betul-betul lah. Jadi kalau nak dengar betul macam mana? Nak dengar betul, mulai daripada turunnya ayat ni, sahabat-sahabat mula ubah position. Sahabat-sahabat duduk nak berebut, duduk dekat dengan Nabi. Ayat ni yang kata kalau sehelai daun jatuh, tak jatuh ke tanah, jatuh di ribaan kami ni. Sebab masa-masa pakat nak rebut beramal dengan wasma'u. Kami nak dengar betul-betul ni. Jadi dia orang pun duduk dekat. Kita tak boleh lah, SOP kan. Tak, lepas pada SOP duduk dekat-dekat. Sebab apa? Sebab nak beramal dengan ayat. Tak, sahabat-sahabat dulu ditegur. Allah Ta'ala tegur wasma'u, dengar betul-betul. Sahabat terus bertindak, duduk rapat-rapat dengan Nabi SAW supaya boleh dengar apa yang Nabi nak baca. Orang kafir, orang munafik, esok dia datang, keesokan harinya dia datang macam biasa nak dengar kuliah Nabi. Lalu tuan-tuan tengok, tak ada ruang dah nak masuk ni. Nah, kalau ada ruang pun mereka duduk, mereka tak berani nak cakap ra'ina ya Muhammad. Orang sebelah dengar, omong sebenarnya duk hina Nabi. Jadi orang sebelah boleh dengar. Jadi mereka duduk
dekat dan mereka terkunci mulut, tak boleh nak cakap apa dah. Tengok bijak penyelesaian daripada Allah Ta'ala. Sedangkan yang lain-lain, sahabat-sahabat lain tukar dah perkataan, unzurna ya Rasulullah, tengok kepada kami ya Rasulullah. Lagilah mereka ni tak boleh lagi dah nak sebut ru'una ya Muhammad. Sahabat-sahabat dah guna perkataan lain, unzurna ya Rasulullah. Jadi tuan-tuan, selesai masalah, tak payah gaduh sama-sama ahli jemaah. Jadi tuan-tuan, Allah Subhanahu Wa Taala tutup ayat ni dengan perkataan, dengan satu kita kata rangkai kata tu, walil kafirina azabun alim. Seolah-olah kata Ibnu Abbas seumpama bercakap dengan Sa'ad bin Mu'az ni. Maknanya begini, wahai Mu'az, wahai Sa'ad, sabarlah. Apa sangat pedihnya mata pedang kamu jika nak dibandingkan dengan azab aku. Maknanya begitu. Walil kafirina azabun alim. Tak apalah wahai Sa'ad, untuk mereka aku yang akan azab. Aku yang akan ganti, aku yang akan azab mereka dengan seksaan yang lagi pedih daripada kamu memancung mereka, lebih pedih daripada mata pedang kamu. Menyebabkan Sa'ad bin Mu'az boleh rasa Allahu Akbar, tak lega. Tak apalah, kamu terlepas daripada pedang aku dunia, akhirat nanti kamu jumpalah dengan azab Allah Ta'ala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita ni tuan-tuan nak hina Nabi, tak teramak kita orang beriman tuan-tuan, duk ingat azab. Duk ingat azab Allah Ta'ala, menghina Nabi SAW. Lil kafirina azabun alim. Duk tunggu kita azab yang sangat pedih. Tak berani kita tuan-tuan. Nak bercakap benda yang tak betul, kita sandar kepada Nabi pun kita tak berani. Dan bohong atas nama Nabi, tak berani kita. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar. Maka dia sudah menempah satu tempat bagi dia dalam neraka. Man kazaba alayya muta'ammidan. Siapa-siapa bohong atas nama aku sengaja, falyatabawwa maq'adahu minan nar. Tunggulah, ada tempat dah. Maknanya ada tiket masuk neraka dah. Allahu Akbar tuan-tuan. Jangan tuan-tuan, mulut kita cara kita nak kita kata apa, nak memerli, menghina Nabi SAW, jangan minta jauh lah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, beberapa perkara, 10 minit lagi insya-Allah, yang kita boleh ambil peringatan daripada ayat ni. Kata dia, sebab kita ni tak ada dah depan Nabi ni yang nak isu ru'una, isu unzurna ya Rasulullah. Rasulullah tak ada dah depan kita ni. Jadi apa pengajaran yang kita boleh ambil? Kata dia, yang pertama, janganlah kita ni menyerupai orang-orang yang munafik. Jangan kita buat gitu. Depan Nabi lain, belakang Nabi lain. Depan ustaz jadi lain, belakang ustaz lain. Depan kawan lain, belakang kawan lain. Duduk tempat ramai jadi baik, duduk seorang ialah kepala jahat. Tak? Jangan. Ini sifat-sifat munafik. Orang yang macam ni tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia duduk bawah sekali daripada kawah api neraka. Fidarkil asfali minan nar. Dia duduk bawah sekali pada tingkatan-tingkatan neraka, duduk bawah sekali. Imam Ibnu Katsir kata menunjukkan kehinaan dan menunjukkan terlebihnya dahsyat azab yang akan diterima dia. Tuan-tuan, azab paling dahsyat bawah lah. Hina, yang kat bawah tu lah paling hina. Jangan kita beramal, kita buat dengan perbuatan yang seumpama ni. Yang kedua, kata dia, larangan kita ni menyerupai orang kafir. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadisnya panjang, yang kita nak ambilnya ialah wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Perangai benci kepada Islam ni perangai orang kafir. Buat perkara yang nak menyakiti hati orang Islam ni perangai orang kafir. Jangan kita buat dengan serupa perbuatan kita tu dengan kaum-kaum kafir. Wa man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Sesiapa yang menyerupai satu-satu kaum, maka dia termasuk dalam golongan mereka.
Dia bawa dalil tuan-tuan lagi, dia kata Imam Al-Munawi mensyarahkan hadis ni. Bukan Imam An-Nawawi, Imam Al-Munawi. Dia syarahkan hadis ni, fahuwa minhum, mereka itu bukan sahaja tergolong dalam golongan orang kafir, tidak. Mereka juga diazab sama dengan balasan yang diterima oleh orang kafir. Nah. Contoh kata dia, orang yang suka dengan hubungan sejenis, homoseks, lesbian, transgender, ini semua dosa-dosa yang sudah dibuat oleh umat kaum Nabi Lut. Tiba-tiba kita umat Nabi Muhammad ulang balik dosa yang sama, menyerupai dosa kaum Nabi Lut. Kata Imam Al-Munawi, di hari kiamat dia terpisah daripada kelebihan berada bersama dengan umat Nabi Muhammad, dihimpun, dikumpul, diazab bersama dengan umat Nabi Lut alaihi salam. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kita umat Nabi Muhammad sepatutnya dapat banyak kelebihan. Hari kiamat tu banyak kelebihan kita dapat, tapi terpisah daripada umat Nabi Muhammad. Sebab apa? Sebab dia buat dosa macam umat dulu. Umat zaman dulu, kaum Nabi Lut, Allah Ta'ala tegur, binasakan dah. Diberi juga peringatan dalam pengajaran Nabi Muhammad SAW, syariatnya tak boleh. Tiba-tiba hari ni kita buat pula. Tak ada pasal-pasal, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Habis semua keistimewaan dan diazab. Menipu dalam timbangan, mengambil lebihan timbangan di luar hak yang seharusnya dan mengurangkannya ketika menjualnya adalah warisan dosa daripada kaum Syuaib. Nabi Syuaib, kaum dia dulu buat dah dosa ni, menipu dalam niaga, menimbang, menipu, melebihkan hak dia, mengurangkan hak orang, macam-macam lah cara menipunya. Buat pula, duduklah bersama-sama dengan kaum Syuaib yang dihimpun dan diazab sama. Belagak sombong di muka bumi adalah warisan dosa pengikut Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Sombong, ya Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, sombong azab lah. Azab serupa dengan azab Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, kita kena ingat gitu tuan-tuan. Buat satu-satu dosa yang mana menyerupai satu-satu kaum yang terdahulu, orang-orang kafir, kata Imam Al-Munawi, dihimpun, dikumpul dan diazab sama dengan mereka. Kita hari kiamat nanti tuan-tuan nak duduk dekat Nabi. Nak duduk kita ni dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdasi ila rabbihim yansilun. Kita baca surah Yasin. Wa nufikha fis sur, dan apabila dibunyikan sangkakala, fa idahu wa nufikha fis suri fa idahum minal ajdas, mereka pun daripada kubur mereka bangun, yansilun, tergesa-gesa. Nak cepat. Sebab apa nak cepat? Sebab dia tahu, mereka tahu di depan sanalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berjalan nak kepada mahsyar. Nabi duduk kat depan, nak cepat, nak kejar orang depan tu. Siapa? Nabi ni. Allahu Akbar. Golongan as-sabiqun al-awwalun duduk kat depan. Tapi tuan-tuan, di kalangan mereka tak boleh tuan-tuan. Nak berdiri tegak pun tak boleh, teruyung rayang. Allahu Akbar. Hak lahir, bukan lahir, bangkit-bangkit, tengok-tengok, mana kaki aku, mana tangan aku, togel, badan dia ada. Menyakiti jiran, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan duk buat dosa menyebabkan kita tak boleh nak duduk sama dengan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rugi tuan-tuan. Tu pun tuan-tuan dan puan-puan sekalian, banyak sungguh hadis. Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, laisa min ummati, laisa min ummati. Oh, ni bukan golongan aku, ni bukan golongan aku. Imam Al-Munawi kata, bila Nabi kata laisa min ummati, mereka bukan daripada golongan aku, maknanya habis. Syafaat Nabi tak ada, kelebihan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hari kiamat semua tak ada, dengan dosa-dosa yang mereka buat atas dunia. Allahu Akbar. Bab nipu ada tuan-tuan. Bab nipu tu Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut laisa minna man ghasya
Bukan daripada golongan kami sesiapa yang rasyah. Rasyah ni buat muslihat dalam perniagaan. Nah, buat muslihat. Macam-macam. Ngepeng, tahu ngepeng iklan. Iklan nipu dah. Nah, penghabisan stok. Stok banyak. Nah. Tutup gudang. Jualan terus daripada kilang. Tak ada kilang apa tuan-tuan. Slogan-slogan, iklan-iklan, sumpah-sumpah yang melampau dalam perniagaan, kata Nabi SAW, hilang berkat. Tak berkat berniaga. Jadi tuan-tuan, jaga-jagalah kita dalam perbuatan-perbuatan tu. Yang kedua dan yang terakhir tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kita boleh ambil daripada ayat dan kisah ini, adab kita dengan Nabi SAW, termasuklah juga adab kita dengan para alim ulama, kena jagalah. Nah, jaga adab kita. Kalau sahabat-sahabat dulu dengan Nabi SAW, kita orang yang mengajar kita, guru kita, alim ulama yang memberi kita faham berkenaan dengan ilmu agama, jagalah adab dengan mereka. Ni tuan-tuan, masa kecil-kecil dulu ustaz kita lah tu. Kita tak sebut ustaz. Bila dah besar panjang, dah ada stand politik sendiri, tak panggil ustaz dah. Sebab tak sama dengan stand politik dia, panggil nama je. Tak. Allah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ustaz kita tu dulu pernah mengajar kita. Semua sekarang dia wakil rakyat, kita tidak sehaluan dengan dia. Ra'ilah, dia ni dulu ustaz kita. Maknanya begitulah. Ulama tetap ulama walaupun tak sama pendirian politik dengan kita. Jangan kita hina ulama-ulama ni. Kita tidak menafikan ulama, ilmu dia. Cumanya beza sikit pandangan kita dengan dia. Jangan sampai kita menghina dia. Jadi tuan-tuan, ni adab. Adab kita dalam dengan ustaz, dengan alim ulama, dengan guru-guru kita. Allahu akbar. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, begitulah. Kalau tidak adanya guru dan alim ulama ini, kata dia, maka kita tak ke manalah. Jangan sombonglah kita ni. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Penutup, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, mereka sahabat-sahabat menunjukkan rasa cinta mereka dengan Nabi SAW. Tengok Sa'ad bin Mu'az, dengar orang hina Nabi, hati ni tak sedap duduk tuan-tuan. Rasa nak geram, nak pancung atas nama Nabi, sayang kepada Nabi. Contoh terbaik tuan-tuan, Sa'ad bin Mu'az. Kita hari ni tuan-tuan, orang hina agama kita, orang hina Nabi kita, orang hina Quran, kitab kita. Kita rasa apa tuan-tuan? Hadirkan rasa geram, rasa benci, rasa marah, sebab ini berkait dengan akidah, berkait dengan agama. Tak apa ustaz, biarlah dia tak faham lagi tu. Nanti kita dakwah. Tuan-tuan, ada benda kita kena berlembut, ada benda kita kena tegas, keras. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, hadirkan rasa tak suka kepada orang yang menghina agama kita. Jangan biarkan mereka ini, kita kata, senang, berleluasa. Kalau boleh report boleh lah. Kalau boleh sign petition lah. Kalau boleh tunjuk sikit rasa geram tu dalam FB, tunjuklah sepatah ayat. Maknanya tunjuk rasa kita ni tak suka kepada orang yang menghina agama kita, insya-Allah. Jadi sekadar itu sahaja, insya-Allah tuan-tuan. Mudah-mudahan kita dapat berjumpa lagi. Dan tuan-tuan, walaupun sedikit, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita beramal. Itu tujuannya kuliah-kuliah ni. Sikit dan kita boleh beramal, insya-Allah. Aku liqauli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.